Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih dan juga salam hibah saya ucapkan kepada semua pelajar. Dan saya mengharapkan semua pelajar sihat dan sentiasa mendapat berkat daripada Allah Subhanahu taala. Okey, baik para pelajar yang cikgu sayangi dan cintai. Hari ini kita masuk sejarah tingkatan 5, iaitu tajuk kita ialah Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Apa yang kita nak lihat pada hari ini, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, sejarah dan kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Yang kelima ialah keunikan amalan demokrasi di negara kita. Okey, baik. Sebelum tu saya nak tanya awak semua, apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? Apakah maksud Raja Berperlembagaan? Dan juga demokrasi berparlimen. Kita sebagai seorang yang mempelajari sejarah, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan konsep Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, baik. Raja Berperlembagaan merujuk kepada raja yang memerintah di negara kita ini berdasarkan kepada perlembagaan. Dia berbeza dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja ini ialah berkuasa mutlak. Tapi pada hari ini, Raja Berperlembagaan ini merujuk kepada raja yang memerintah berdasarkan kepada perlembagaan. Di negara kita ni, untuk pengetahuan awak semua, yang berada di atas sekali ialah perlembagaan. Okey. Yang kedua ialah demokrasi berparlimen. Apa itu demokrasi berparlimen? Demokrasi berparlimen ini merujuk kepada pemerintah ataupun pemerintah yang memerintah di negara kita ini dipilih oleh rakyat melalui melalui pilihan raya di negara kita. Itu adalah demokrasi berparlimen. Pemimpin, maksudnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, pilihan raya di negara kita ni, untuk pengetahuan awak, ada 5 tahun sekali. Pilihan raya umum. Di situ rakyat akan memilih pemimpin. Iaitu sebab tu dikenali sebagai demokrasi berparlimen. Okey, melalui pilihan raya 5 tahun sekali, rakyat akan memilih pemimpin mereka yang mereka suka. Dan pilihan raya juga ada 2 di negara kita ni, pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Kalau pilihan raya kecil, sekiranya berlakunya kematian ahli Dewan Rakyat ataupun parlimen ataupun DUN sekali, kalau berlaku kematian, barulah ada pilihan raya kecil. Okey, jelas bahawa cikgu nak menerangkan tadi ialah mengenai konsep Raja Berperlembagaan, iaitu merujuk kepada pemerintah raja yang memerintah berdasarkan kepada undang-undang ataupun perlembagaan yang ditetapkan di negara kita. Okey, cikgu juga ada terangkan mengenai demokrasi berparlimen, merujuk kepada pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya 5 tahun sekali di negara kita. Okey, kita tengok latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kita tengok satu persatu. Okey, latar belakang pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey, semuanya adalah bermula di negeri Melaka. Untuk pengetahuan awak semualah. Okey, raja ialah pemerintah berkuasa mutlak dan mempunyai semua kuasa pemerintahan. Betul, zaman Kesultanan Melaka mengamalkan sistem pemerintahan raja yang berkuasa
raja yang berkuasa mutlak. Untuk pengetahuan awak. Okey, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Untuk pengetahuan awak, zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu memperkasakan Melaka itu menggunakan undang-undang bertulis, iaitu dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, cikgu menjelaskan lagi untuk pengetahuan awak. Undang-undang dia ada dua tau. Undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis ataupun dikenali sebagai undang-undang adat. Kalau undang-undang bertulis, Hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Iaitu kalau undang-undang adat merujuk kepada adat pepatih dan adat temenggung. Tapi yang dilaksanakan di Kota Melaka itu merujuk kepada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, pemerintah diperkukuhkan dengan konsep Islam dan raja ialah ketua agama Islam. Pada masa tersebut, Kota Melaka ni boleh dikatakan bahawa rajanya adalah beragama Islam dan rajanya ialah ketua agama Islam. Mempunyai pengaruh yang besar dari tradisi dan adat istiadat kerajaan Melayu, dan Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pula sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, kita boleh lihat British ini di tanah Melayu ni, dia memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, raja-raja memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran di peringkat pembesar negeri dan raja-raja Melayu kekal pemerintahan berdaulat. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja kukuh dan pentadbiran negeri tak dilaksanakan oleh pembesar. Okey, baik. Untuk pengetahuan awak, kita boleh lihat British memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk pengetahuan awak, kenapa ditubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Saya nak tanya awak, kenapa ditubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu? Untuk pengetahuan awak, bersekutu ni bermaksud gabungan dengan beberapa buah negeri yang lain. Contohnya negeri mana? Contohnya adalah negeri Pahang. Negeri Pahang. Okey, baik. Kenapa ditubuhkan persekutuan itu? Disebabkan pada masa tersebut kegagalan pihak British ataupun kegagalan pihak British dari segi kewangan pada masa tersebut. Untuk pengetahuan awak, negeri Pahang ni dia besar tau. Negeri Pahang ni dia besar dan hasilnya adalah sedikit. Tambahan pula pada masa tersebut ialah berlakunya pemberontakan yang sangat besar di negeri Pahang. Pemberontakan Datuk Bahaman. Sebab tu dia menubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu untuk cover negeri Pahang ini. Boleh faham tak? Hasil negeri Pahang sedikit, pemberontakan yang tinggi. Terpaksa meminjam duit daripada negeri-negeri selat. Jadi British cakap, kita tubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu pada masa tu. Dan tambahan pula,
Residen ini tidak boleh kawal. Dia tidak boleh kawal kuasa residen. Governor General di negeri Selat ni dia tidak boleh kawal kuasa residen di negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Boleh faham tak? Kerana memperkenalkan sistem nasihat. Kan dia memperkenalkan sistem residen. Sebab tu dia menubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Residen ni punya kuasa besar. Tidak boleh kawal. Sebab tu dia buat negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, raja-raja memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran. Cikgu dah cerita tadi. Ini adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, kalau di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, merujuk kepada menggunakan sistem penasihat British di setiap negeri itu. Okey, boleh faham Okey, baik. Kita tengok pula dari segi semasa pendudukan Jepun. Okey, semasa pendudukan Jepun, bagaimana kedudukan raja-raja Melayu ni? Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Dan pengiktirafan semasa persidangan di Singapura, kedudukan Raja Melayu diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun di tanah Melayu. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan. Pada masa ni, selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan. Pada masa ni, boleh dikatakan raja-raja Melayu kehilangan kuasa pemerintahan yang diambil alih oleh Raja England. Okey, British memerintah secara langsung melalui governor yang dilantik. Kesepakatan raja-raja Melayu menentang menyebabkan Melayu Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kedaulatan dikembalikan melalui perjanjian Persekutuan Melayu 1948. Okey, baik saya nak cerita sedikit semasa selepas Perang Dunia Kedua ini, kita boleh lihat Tanah Melayu ni British telah mengorak langkah ataupun membuat pembinaan negara bangsa di Tanah Melayu, iaitu memperkenalkan Malayan Union. Masuk Malayan Union ni maksudnya ialah pembinaan negara bangsa berteraskan kepada bangsa Malayan Union sahaja. Maksudnya bangsa Melayu terhapus, India terhapus, China terhapus. Maksudnya perlu tumpukan kepada bangsa Malayan Union sahaja. Boleh faham maksud cikgu? Maksud cikgu ialah British ni pada masa tersebut, dia tengok di Tanah Melayu ni adanya orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu dan kawan-kawan yang lain. Maksudnya kan dulu kan dia masuk ke dalam Melayu ini melalui adanya datang untuk bekerja, buruh dan sebagainya. India contohnya dia letak di estate-estate, China di lombong-lombong. Jadi nak hantar balik geng-geng ni ke negara asal memakan kos yang sangat tinggi. Jadi British telah melancarkan pembinaan negara bangsa yang baru di Tanah Melayu, iaitu Malayan Union. Maksud cikgu ialah bangsa yang adanya ialah bangsa Malayan Union dan wajib patuh kepada Malayan Union. Dan contoh intipati yang terdapat dalam Malayan Union ni ialah, untuk pengetahuan awak, raja sebagai boneka saja. Raja tak ada kuasa, dia sebagai boneka saja. Kalau British cakap sign, macam tu. Yang keduanya kita boleh lihat ialah pemberian kerakyatan jusoli secara percuma. Masa ni boleh dikatakan bahawa tekanan yang sangat hebat oleh raja-raja Melayu. Tidak ada kuasa tapi berkuasa dalam bidang keagamaan dan keagamaan sahaja. Jadi
ia jadi tekanan tambah-tambah pula British ni bagi kerakyatan percuma kepada semua yang ada di tanah Melayu, termasuk orang Cina, termasuk orang India, macam tu. Boleh faham ke? Okey, British juga dalam intipatinya kita boleh lihat British menubuhkan pentadbiran dia negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan mengasingkan Singapura daripada dijadikan tempat pelabuhan utama, pusat pentadbiran dan pelabuhan utama di sana lah untuk tujuan ekonomi. Itu contoh intipati dalam Malayan Union. Okey, tapi walau bagaimanapun Malayan Union ini dapat ditentang oleh raja-raja Melayu dan juga masyarakat yang ada di tanah Melayu selamanya adalah orang Melayu. Ada yang buat rapat umum, ada yang buat demonstrasi aman, ada menghantar memorandum kepada pihak British, ada yang orang kata apa, dan terutama di sini adalah raja-raja Melayu bersatu hati. Dan raja-raja Melayu masa pengistirahan Malayan Union ini, raja Melayu tidak pergi pun berjumpa dengan pihak British. Sebaliknya raja-raja Melayu pergi ke Kuala Kangsar. Bila berada di Kuala Kangsar, raja-raja Melayu telah mengenakan songkok berwarna hitam dan lilitan berwarna putih di songkok dia tu. Itu tandanya, maksudnya ialah berkabung, protes. Tak nak menyokong Malayan Union. Boleh faham tak? Dan selepas daripada ni, British tengok, orang Melayu sudah menentang. Raja-raja Melayu sudah menentang. British takut sebenarnya dengan raja-raja Melayu. Orang Melayu ni sangat patuh kepada raja untuk pengetahuan awak. Dan sebab itu, kedaulatan dikembalikan melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, baik, kita tengok bagaimana selepas merdeka. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan. Beberapa pindaan dibuat sesuai dengan konsep demokrasi. Yang di-Tuan Agong diwujudkan sebagai ketua utama negara. Dan kuasa dan tugas termasuk dalam perlembagaan, raja sebagai pemerintah tertinggi, rakyat diberi hak memilih wakil melalui pilihan raya. Okey, boleh faham tak maksud saya? Kesimpulan cikgu boleh buat ialah kedudukan raja semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua, dan selepas merdeka. Okey, baik. Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, sejarah kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, kita boleh lihat. Yang pertama, pembentukan Durbar, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Durbar ni terbentuknya pada tahun 1897. Dan Durbar ini untuk pengetahuan awak berperanan sebagai sebuah majlis persidangan Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri Perak, Selangor, Pahang dan negeri Sembilan, iaitu Negeri Melayu Bersekutu. Okey, dalam Durbar ini membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Durbar. Okey, boleh faham tak? Durbar. Okey, seterusnya kita boleh lihat Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Dipengurusi oleh Gabenor Malayan Union. Ahli majlis 9 orang raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Membincangkan undang-undang berkaitan agama Islam dan menasihati Gabenor. Dan untuk pengetahuan awak, Majlis Sultan-Sultan ni tidak pernah wujud. Kerana raja-raja Melayu menentang Malayan Union seperti yang saya cakap tadi. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu. Ditubuhkan pada tahun 1948 selepas
Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Melayu Union. Dia menjadikan institusi yang dilengkapi kuasa dan sekretariat yang diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengurusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dan persidangan disertai penyimpan maha besar Raja-Raja untuk menterai keputusan persidangan. Okey, Majlis Raja-Raja selepas merdeka kita boleh lihat. Peranan Majlis Raja-Raja diperkenalkan. Perubahan keanggotaan kita boleh lihat. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Pulau Pinang, yang Pertua Sarawak dan Sabah menjadi ahli. Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan seluruh raja seperti yang di Pertuan Agong. Okey, baik. Maksudnya di sini ialah selepas daripada merdeka, awak perasan tak di setiap 4 buah negeri ni, 4 buah negeri yang tiada raja, contohnya Pulau Pinang, negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga negeri Melaka. Betul tak? Negeri yang tiada raja, betul. Okey, negeri yang tiada raja ni dia diadakan sultan, 9 orang sultan ini. Untuk pengetahuan awak, kita ada 9 orang sultan. 9 orang raja, dan setiap 5 tahun kita akan rotik, seorang akan menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Untuk pengetahuan awak semua, negeri yang tiada raja ni dikenali sebagai TYT, Tuan Yang Terutama. Tuan Yang Terutama, ataupun namanya Yang di-Pertua Negeri Melaka, ataupun Pulau Pinang, Yang di-Pertua Pulau Pinang. Kalau dulu dipanggil sebagai TYT, Tuan Yang Terutama. Okey, TYT ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 4 TYT ni, negeri Sabah, negeri Sarawak, seperti yang saya cakap tadi, Melaka, Pulau Pinang, negeri yang tiada raja. Cuma TYT ni, yang di-Pertua ni, Tuan Yang Terutama ni, dia tidak boleh mengundi dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Kalau untuk membuat undian 4 buah negeri ni, ada TYT ni, dia tidak boleh angkat tangan, tidak boleh mengundi. Okey, baik. Cikgu, macam mana TYT ni boleh dilantik? Bagaimana dilantik? Untuk pengetahuan awak, TYT ni dilantik biasanya orang yang sangat memberi jasa kepada negara. Contohnya TYT di Melaka. TYT di Melaka contohnya ialah bekas Menteri Besar Pahang dulu. Datuk Khalil Yaakob itu pernah menjadi TYT di negeri Melaka.